A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 79. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. 76 belum lah. Okey. Kita tengok pengajaran ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Kata falamma, maka tatkala janna telah menutupi alaihi ke atas Ibrahim al-lail, waktu malam, maka dia telah melihat bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka tatkala bintang itu telah hilang, dia berkata, aku tidak suka sesuatu yang hilang. Pengajaran ayat 76. Islam menggalakkan manusia agar sentiasa berfikir tentang ciptaan Allah. Kerana dengan cara berfikir dan memerhati ciptaan Allah, manusia akan mengenali Tuhannya yang sebenar. Yang kedua, wajib mengenali dan mencintai Tuhan yang sebenar sebelum menyembahnya. Kerana ibadat tanpa cinta adalah ibadat yang palsu. Okey, ayat seterusnya. Falamma ra'al qamara bazigha qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Maksudnya, maka tatkala dia, iaitu Ibrahim, melihat bulan bazighan, muncul, terbit, dia berkata, inilah Tuhanku.
Maka tatkala ia, iaitu bintang telah bulan telah hilang, terbenam, Ibrahim berkata, sekiranya Tuhan tidak memberi hidayat kepada aku, pastilah aku akan menjadi kaum yang sesat. Pengajarannya, pertama, hidayah adalah milik Allah yang mutlak. Maka sesiapa yang mencari hidayat selain daripada Allah, dia akan sesat. Yang kedua, Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang sentiasa berkuasa mencipta apa-apa sahaja, memilikinya dan mengurus apa yang dia cipta setiap saat. Ayat 78. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afala qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maksud dia, maka tatkala dia telah melihat matahari muncul, dia berkata, Ibrahim berkata, inilah Tuhanku kerana matahari ini lebih besar daripada sebelumnya. Maka tatkala ia telah tenggelam, Ibrahim berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu sekutukan bersama Allah. Pengajaran ayat 78. Setiap orang yang beriman wajib berlepas diri, wajib berlepas diri daripada semua akidah yang batil dan unsur-unsur syirik kepada Allah. Yang kedua, sesiapa yang menyembah Allah tetapi dalam masa yang sama dia mensekutukan Allah, maka dia sebenarnya tidak menyembah Allah. Kerana selain daripada Allah bukan Tuhan yang layak disembah. Yang keberapa? Yang ketiga?
Yang ketiga, setiap orang yang beriman wajib mengajak manusia lain agar mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukannya. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dan semua para Nabi yang lain. Okey. Habis dah, kita sambut ada buah ayat seterusnya. IFC tak ada nak beli smartboard dah. Ha? Ha? Lebih murah pada kereta kita lah. Boleh Ustaz? Ustaz tak Ustaz ajar lagi. Oh, bersyarat pula. Okay dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ayat 79 kan? 79 kan? 79. Okey. Ayat 79 ni kaitan dengan ayat sebelum ni. Kalau sebelum ni Ibrahim berdakwah kepada kaumnya dengan cara apa? Yang tengok mula-mula tengok bintang, kemudian tengok bulan, kemudian tengok. Sebenarnya itu salah satu cara Nabi Ibrahim berdakwah. Dipanggil apa tu? Cara apa tu? Ha? Mematahkan kepercayaan. Membuka minda. Membuka minda. Sebab itulah ahli tafsir mengatakan yang Nabi Ibrahim tengok, pertama tengok bintang, kemudian dia kata ini Tuhanku. Kemudian bila bintang tu hilang, dia kata aku tak suka benda yang hilang. Kemudian dia tengok yang lebih besar daripada bintang, iaitu bulan kan. Dia kata inilah Tuhanku. Kemudian bulan pula tenggelam. Dia kata kalau Allah tak beri hidayah pada aku akan menjadi orang yang rugi. Kemudian lepas tu dia tengok yang lebih besar daripada bulan, iaitu matahari kan. Okey, ada dua pendapat. Pertama, sebenarnya Ibrahim sedang berdebat, berhujah dengan kaum dia. Bukan dia mengaku bintang tu Tuhan dia, tak. Sebenar pengakuan dia untuk membuka minda. Kalau betul kamu kata itu adalah Tuhan, okey aku setuju. Tapi sebenarnya Ibrahim nak bagi tahu kalau Tuhan kenapa hilang? Mana sepatut tak jadikan dia sebagai Tuhan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, apa yang berlaku ialah ketika zaman Ibrahim kecil dan sebelum dia dilantik sebagai Nabi. Bukan nak berdebat, tapi Nabi Ibrahim sendiri sedang mencari. Dia tengok, dia berfikir, dia ada mencari siapa sepatut Tuhan yang dia sembah. Boleh faham? Okey. Tapi pendapat yang paling kuat itu adalah proses Ibrahim sedang berdakwah kepada kaumnya dengan cara berdebat. Okey, setelah dia tengok 3 bintang, bulan dan matahari, semuanya
Dari segi hujahnya tak layak jadi Tuhan. Sebab apa? Hilang. Maknanya mesej Nabi Ibrahim nak bagi kepada kaum dia, Tuhan yang kaum dia sembah tak patut disembah sebab hilang, lemah. Jadi mesej Ibrahim dah sampai. Ayat hari ini sambungan. Apa kesimpulannya? Setelah mesej Nabi Ibrahim bahawa Tuhan yang disembah oleh kaum dia semua tak layak, tidak ada hujah. Ini kesimpulan dia. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ini doa iftitah. Ini sesungguhnya aku. Wajah tu. Bukan wajah. Wajah tu wajhi. Yang ni baru wajah. Yang ni bukan wajah. Aku hadapkan. Sesungguhnya aku hadapkan. Ini baru wajhi, wajahku. Aku hadapkan wajahku li kepada ataupun untuk allazi yang fatara mencipta. Yang telah mencipta as-samawat, langit-langit. Satu ke banyak? Berapa? Satu ke banyak? 7 lah. Kenapa satu? Samawat ialah banyak lah. 7 lapis tu makna 7 langit lah. Samawat perkataan kalau belajar bahasa Arab, mufrad ke jamak? Satu ke banyak? Banyak. Kalau satu beda? As-sama. As-sama. Ini satu, ini jamak, plural. Sebab tu Allah hiaskan bintang. Allah hiaskan bintang di 7 langit ke satu langit je? Allah hiaskan bintang di satu langit sahaja ataupun di ke-7 langit? Tak belajar sains? Alah, tadabbur belajar lewat. Sains pun tak belajar juga. Tak, langit 7 lapis. Langit, adakah bintang tu ada ke semua 7 lapis langit ataupun satu lapis sahaja? Satulah. Kenapa Tuhan nak hiaskan semua langit dengan bintang, sedangkan langit yang pertama kita nampak tak? Tak nampak. Bila tak nampak, ada faedah tak Allah letak bintang? Tak ada. Langit kedua, kita nampak tak? Jadi Allah hiaskan bintang untuk kita, pastilah di langit yang kita nampak. Langit yang keberapa? Ya? Tak apalah, yang penting yang paling bawah lah. Yang paling kita nampak. Paling dekat. Okey. Ada satu ayat. Allah beritahu, kami telah hiaskan langit yang dekat dengan kamu dengan bintang-bintang. Cuba baca ayat tu. Bacalah ayat. Saya tak tanya surah. Baca ayat. Tak, jangan buka. Jangan buka. Sebab ayat ni kita tak malam baca. Macam mana tak boleh jawab? Sebab baca nak habiskan, bukan baca nak faham. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman. Sambung boleh, terjemah tak boleh? Okey, cuba terjemah. Walaqad
Waw dan lam. Dia mana lebih penting? Boleh sambung ayat ke boleh faham ayat? Tak, sambung lebih penting. Sebab tu boleh sambung je. Okey, dan pasti sesungguhnya zayyana, kami telah hiaskan as-samaa'a, langit. Satu ke tujuh? Satu. Yang ni jamak. Kalau tujuh samawat, kalau satu as-sama'. Sebab tu Allah hias satu langit je, bukan tujuh-tujuh langit. Langit yang mana Allah hias? Dunia. Apa makna dunia? Tak, dunia makna dia dekat. Sebab tu dunia dipanggil dunia sebab dia dekat dengan kita. Buat kerja terus dapat hasil, betul? Dan akhirat dipanggil akhirat sebab ada akhir. Solat hari ni bila dapat pahala? Sedekah hari ni bila jadi jutawan? Akhir. Sebab tu kalau buat akhirat orang slow kan, sebab hasilnya lambat. Tapi kalau buat dunia cepat je, sebab hasilnya dunia tu mana dekat. Jadi Allah kata kami telah hiaskan langit yang paling dekat dengan kamu, iaitu langit lapis yang ketujuh lah. Dengan apa? Bimasabih, dengan lampu ataupun bintang-bintang. Okey, boleh. Aku telah menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang mencipta langit-langit wal ard dan bumi. Okey. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Apa Ibrahim nak bagi tahu pada kaum dia? Setelah tengok bintang, dia kata bukan Tuhan sebab hilang. Lepas tu tengok bulan pun bukan Tuhan sebab hilang. Lepas tu tengok yang lebih besar lagi, matahari. Tapi hilang juga, bukan Tuhan. Kesimpulannya apa? Ada Tuhan yang lagi hebat. Apa dia? Yang mencipta. Kenapa Ibrahim tak kata yang mencipta matahari, yang dia tengok matahari tu? Sebenarnya bila matahari dengan langit mana lebih besar? Mana lebih menunjukkan kehebatan Allah? Langit. Yang kedua, bila sebut Allah pencipta langit, matahari masuk tak? Bulan masuk tak? Bintang masuk tak? Logik tak? Sembah Tuhan, matahari nampak hebat, tapi sembah pencipta matahari yang sebenar lagi hebat lah. Logik tak? Logik. Dan tak masuk akal sembah benda yang sekejap ada, sekejap. Jadi mesej dakwah Nabi Ibrahim sampai tak? Sampai. Okey. Dia panggil apa ni? Cara berdakwah. Kita kalahkan mereka dulu dengan hujah, dengan logik akal, sehingga mereka tak ada hujah, baru kita cerita Tuhan kita yang sebenar. Okey. Di sini Ibrahim kata aku menghadapkan wajahku. Sebenar maksud ayat ni ialah aku sembahlah, kan? Aku sembah kepada Tuhan yang mana? Pastilah yang hebat, iaitu yang mencipta, bukan yang dicipta. Okey, kalau aku menyembah, kenapa digunakan perkataan aku menghadap wajahku? Tak, bukan. Dia dalam tafsir ulama mengatakan aku menghadap wajahku hanya kepada pencipta, makna aku hanya beribadat dengan penuh keikhlasan. Penuh keikhlasan. Tapi kenapa dia sebut muka? Ikhlas di mana? Hati kan? Kenapa dia tak kata wajah tu? Apa hati dalam bahasa Arab? Qalbi, kan? Qalbi. Mana lebih tepat? Wajah tu wajhi ataupun wajah tu qalbi? Mana lebih tepat? Mana boleh ayat Quran dengan ayat saya? Takkan ayat saya lebih tepat? Istighfar. Ini ayat Quran, ayat Allah. Pastilah ia lebih tepat. Ikut logik kita, yang dia lebih tepat. Tak.
Jadi kenapa Allah nak bagi Ibrahim nak bagi tu hati tapi dia guna muka? Faham soalan? Jawablah. Pasal kalau dia buat wajah tu fizikal kan Ustaz. Jadi dia boleh gadak. Boleh gadak Allah. Kalau hati dia tak nampak. Itu ibadat kan bertanya dengan Yalah, ibadat lah. wajah tu salat. Ibadat ni yang menentukan ibadat kita betul ataupun salah hati, bukan muka. Tapi ada perbuatan. Apa dia? Ibadat tak menunjukkan perbuatan. Perbuatan apa muka? Kenapa anggota badan Allah sebut satu je, muka sahaja? Hati kita akan ikut mana arah muka macam mereka hati. Oh, hati ikut muka, bukan muka ikut hati. Muka macam mereka hati. Ini kita baca tak doa iftitah kan? Cuba baca. Cuba baca doa iftitah. Wajah tu berapa tahun dah baca? Mungkin dia nak menyatakan dia nak emphasize dia punya tauhid dia. Menyatakan Tauhid kat mana? Kat hati ke kat muka? mungkin kau Saya tengok muka awak ni tauhid bagus lah. Doa iftitah wajah tu wajhadil lazi fataras samawati wal ard, kemudian hanifah musliman wa ma ana minal sama kan, wa ma ana minal musyrikin. Kemudian idan solati kan. Kita pun masa solat kita menghadap apa? Ke kiblat. Hati memang menghadap kepada Allah, tapi yang menghadap kiblat muka ke dada? Tak, yang wajib. Kalau saya solat menghadap kiblat kan, dada saya menghadap kiblat, tapi muka saya ke sini, sah ke tak? Sah lah. Tak, syarat menghadap kiblat muka ke dada? Dada Ustaz, dada. Dada Ustaz. Dada. Saya salat macam ni, dada saya menghadap kiblat tapi muka saya menghadap sini, sah tak solat saya? Kenapa tak sah? Syarat sah salat menghadap kiblat. Apa yang menghadap kiblat? Dada. Okey, satu lagi saya solat macam ni, muka menghadap kiblat tapi dada macam ni, sah ke tak? Sebab dada tak menghadap kiblat. Tapi kita baca doa iftitah, aku menghadapkan wajahku, bukan dadaku. Jadi soalan kenapa selalu digunakan wajah, sedangkan maksudnya hati? Apa dia? Dia anggota badan manusia yang paling mulia. Yang paling mulia apa dah? Muka. Muka, betul tak? Muka. Sebab tu IC kita gambar muka ke gambar kaki? Kalau kita nak pilih, nak kahwin ke nak pilih calon menantu, tengok muka dulu ke tengok perut dulu? Apa dia? Apa dia? Tak, nak bagi tahu apa-apa pun orang akan tengok muka dulu. Satu. Yang kedua, kita nak tahu orang tu suka pada kita ataupun tak, kita tengok apa? Muka dia ke mana? Jadi Allah nak bagi tahu sebenarnya muka ni menggambarkan apa yang dalam hati dia. Kalau orang tu suka pada kita, muka dia sentiasa. Kalau kita bercakap, dia tengok pada kita. Kalau tengah kita bercakap, muka dia ke lain, apa makna tu? Kita dah tahu hati dia ke mana. Ustaz dah mengajar, tengok shilling. Lepas tu tengok telefon. Ustaz tahu tak bahawa dia suka ataupun tak? Apa yang menunjukkan dia suka ataupun tak? Muka. Betul? Jadi Allah beritahu, muka adalah anggota badan yang menentukan orang tu suka pada Allah ataupun tak. Boleh faham? Dan kita kenal orang pun tengok kat muka kan? Kalau satu hari suami kita balik rumah, dia pakai purdah, kita kenal tak? Kenal ke tak? Tubuh macam ya dah, kaki macam ya dah, kain pelekat macam ya dah, tapi bila tutup muka, hilang. Sebab muka adalah petunjuk yang paling jelas hati manusia ke mana sebenarnya. Okey, kemudian jadi logik Ibrahim sembah Allah sebab apa?
Ibrahim tak kata aku sembah Allah. Ibrahim kata aku sembah yang mencipta langit dan bumi. Beza tak kalau Ibrahim kata aku sembah Allah dengan aku sembah yang mencipta langit dan bumi? Beza tak dua ayat? Apa beza? Ha? Ha? Oh, kalau sebut aku sembah Allah, Allah tak nampak. Okey. Macam tu kan? Okey. Sekarang Ibrahim kata aku sembah yang mencipta langit. Nampak tak? Tak. Yang mencipta, bukan langit. Sekarang Ibrahim sembah langit ke sembah yang mencipta langit? Nampak ke tak? Tak nampak juga. Ibrahim nak membesarkan Tuhan dia dengan mengatakan bahawa dia menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Dia nak emphasize, nak tekankan kepada kaum dia tu bahawa dia nak membesarkan Tuhan dia. Sebenarnya Ibrahim nak bagi tahu, bila dia kata aku sembah yang mencipta, ada dua benda Ibrahim nak sampaikan. Pertama, aku nak sembah Allah. Yang kedua, aku nak bagi tahu sebab apa aku nak sembah Allah. Sebab dia adalah hebat. Apa kehebatan Allah? Tapi kalau Ibrahim kata aku sembah Allah saja, mungkin pengikut kaum dia kata apa? Siapa Tuhan? Tak tahu apa peranan Tuhan kan? Tapi bila beritahu yang mencipta, nampak jelas hujahnya kuat. Boleh faham? Macam kita lah, kadang-kadang sebut nama Allah. Betul? Tapi hati tak rasa kebesaran Allah. Kadang-kadang mulut berzikir, fikiran melayang. Sebab itulah salafus salih, bila dia nak bangun malam, dia nak berzikir sebut nama Allah, dia fikir 10 kali. Nak sebut subhanallah, alhamdulillah, dia fikir 10 kali. Kadang-kadang tak terkeluar. Tahu sebab apa? Ya? Tak, dia rasa dia macam ada sifat munafik. Mulut dia puji subhanallah, besok dia lawan Tuhan. Dia puji malam tu. Bukan ada ciri-ciri munafik. Berlaku tak? Kita kata Allahu Akbar, tapi bila nak beli barang, nafsu ya akbar. Bila bercakap, hentam je, betul? Tapi mulut Allahu Akbar, subhanallah. Ada ciri-ciri munafik. Mulut cakap lain, tindakan lain. Okey. Jadi Allah kata Ibrahim, aku hanya sembah menghadap wajahku, hatiku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Ada tak makhluk yang lebih besar daripada langit? Ada? Arash. Kenapa Ibrahim tak sebut Tuhan yang mencipta arash lagi besar, lagi hebat? Sebab tak nampak. Kan? Sebab tu Allah nak supaya kita kenal dia. Salah satu cara Allah kata perhati langit. Ada tak ayat Allah kata perhatilah arash? Tak ada, sebab arash memang tak nampak. Ayat apa tu? Ya Allah suruh kita tengok langit berkali-kali. Cuba baca ayat tu. Tak hafal lagi. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basar. Ulang balik pandangan mata kamu ke langit. Hal tara, bila kamu ulang tengok berkali-kali, maka kamu akan kembali dalam keadaan rasa kecewa. Kecewa apa? Tak ada sikit pun retak, tak ada sikit pun cacat. Memang Tuhan tu hebat. Betul? Tapi kalau kita tengok ceiling rumah kita, berapa kali perlu kita tengok untuk memastikan memang ada retak? Sekali kan? Okey, Hanifan. Hanifan apa dia? Pada agama yang lurus. Dia ada satu hadis bila Nabi Ibrahim beritahu pada kaum dia, aku hanya sembah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Apa reaksi kaum dia? Dia kata pada Ibrahim, yang kamu cakap ni memang kami pun sembah. Cuma kami dalam sembah Tuhan yang mencipta langit, kami juga sembah Tuhan yang lain. Okey. Maka Ibrahim pun jawab, aku bukan setakat sembah Tuhan yang mencipta langit dan bumi, tetapi hanifan. Apa makna hanifan? Lurus, iaitu tidak sedikit pun condong pada Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah. Kamu ada condong kan? Dan penegasan Ibrahim
lagi ialah wa ma ana, dan tidak aku minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Ini penting ni. Penting. Apa penting? Yang bahagian awal ni apa? Sembah Tuhan yang mencipta. Apa dia panggil? Al-wala. Sembah Allah sahaja. Tapi tak cukup. Sebab ada yang sembah Allah, di samping itu sembah yang lain. Perlu pada bahagian kedua. Aku sembah Allah wala. Bahagian kedua, bara. Dan aku sedikit pun tidak sembah selain daripada Allah. Tidak ada langsung syirik. Ada tak orang sembah Allah, lepas tu bila ada masalah pergi jumpa bomoh? Ada? Wa ma ana minal musyrikin, tak ada. Jumpa bomoh percaya syirik. Ustaz, tak maaf Ustaz, tadi saya masih kurang jelas sebab tentang wajah tadi. Sebab kalau kita bacakan ayat ni, ini bukan ayat penyataan Nabi Ibrahim tentang kepada apa, dia bukan mengatakan kepada Tuhan dia, bukan dialog dia dengan Tuhan dia, ini dialog dia dengan kaum dia kan. Ya. Yeah. Macam mana kaum dia faham konteks bahawa bila dia menghadapkan wajah dia tu adalah sebab saya nak relate dengan Ustaz cakap tadi, daripada wajah tu kita boleh tahu hati, sedangkan hati tu hal gaib. Macam kita, saya tak faham yang ni, apa yang cuba nak sampaikan oleh Nabi Ibrahim tentang dia mengajakkan, dia menghadapkan wajah dia pada Tuhan yang menciptakan langit. Maksud saya, apa yang kaum dia faham daripada ayat ni? Okey. Kaum dia, kalau antara yang disembah oleh kaum dia ialah matahari, kan? Bila dia sembah matahari, muka dia ke mana? Ke matahari lah. Matahari lah. Okay. Mungkin tak dia sembah matahari, dia tengok meja. Buat apa tu sembah matahari? Faham tak? Bila kaum dia sembah bulan, mata dia tengok ke mana? Bulan. Bila kaum dia sembah matahari, dia tengok apa? Itu dia akan faham. Kita sembah apa saja, kita akan tengok apa yang kita sembah lah. Jadi bila Ibrahim kata, aku hadapkan wajah aku ke pencipta langit, mana? Aku sembah Tuhan lah. Sama lah Buddha sembah patung kan? Pernah tengok? Muka dia ke mana? Patung kan? Ada tak dia, kita tengok dia sembah patung, muka dia tengok ke atas? Tak ada. Lalu tengok kan? Boleh faham? Benda simple je, benda simple boleh faham. Sebab Ustaz tadi campurkan dengan pasal solat kan, ada kita memang wajib, muka tak wajib, jadi itu sikit keliru tu. So maksudnya sekarang saya dah faham lah. Maksudnya dia ke mana saja kita hadapkan wajah kita, kita menyembah kepada pencipta apa yang kita tengok tu lah. Ya. Okay. Bila kita suka pada seseorang, kita tengoklah dia kan. Tengok isteri kan, isteri kat sana, saya suka lah awak, tapi muka dia tengok siling kan. Tengok tu adalah gambaran dia suka dan dia cinta. Tapi tak tengok bukan bermaksud tak cinta kan? Ha? Tak tengok. Tak tengok bukan bermaksud kita tak cinta, tak suka kat dia. Tak, soalan kenapa tak tengok? So, mungkin saya kat dapur, dia kat depan. Ha? Saya kat dapur, mungkin dia kat depan. Tak, bila tengok mestilah ada kat depan. Kalau kat dapur, orang tak bagi tengok. Bila nak tengok, pergilah kat dapur. Kan? Kalau tak ada kat depan, orang tak panggil tengok. Tengok benda ada kat depan. Bukan surah Luqman ayat 22. Ayat 22. Apa dia ayat tu? Waman wahwa apa tu? Faqadis tamsaka bil urwatil usqa wa ilallahi aqibatul umur. Okey. Tengok Allah kata apa? Waman yuslim. Cuba terjemah waman dan siapa?
Yuslim, menyerah. Sini menghadap, menghala. Sini menyerah. Tapi menyerah apa? Wajahnya. Sebenarnya wajahnya apa maksud? Serah hatinya. Wajahnya, hatinya dia serah hanya kepada Allah. Makna apa tu? Kalau dia sembah hanya kepada Allah, kalau dia takut hanya kepada Allah, kalau bertawakal hanya kepada Allah. Tak ada satu pun yang dalam kepala dia kecuali Allah. Satu. Yang kedua, wahwa muhsin. Apa makna muhsin? Buat baik itu apa maksud dia? Dalam tafsir mengatakan, yani yuslim wajahu, makna ikhlas betul-betul kerana Allah. Muhsin betul-betul ikut sunnah Nabi. Kan syarat ibadat diterima dua kan? Satu, ikhlas. Yang kedua, ikut sunnah Nabi. Jadi muhsin ni ialah ikut sunnah Nabi. Sebab tak mungkin muhsin daripada buat baik kan, tak mungkin dia buat baik melainkan amalannya sama dengan Nabi. Betul tak Nabi buat yang terbaik? Betul tak? Mana kalau kita tak sama dengan Nabi, kita bukan amalan yang terbaik. Okey? Dan ada juga mentafsirkan muhsin ialah dia sembah Allah seolah-olah daripada perkata ihsan. Kan? Jibril jumpa Rasulullah, Jibril bagi tahu pasal Islam, pasal iman, yang ketiga pasal ihsan. Apa makna ihsan? Kamu sembah Allah seolah kamu nampak Allah. Ini juga makna muhsin. Okey? Tapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan yuslim wajahu, siapa yang betul-betul beribadat ikhlas kerana Allah. Yang kedua, dia betul-betul ibadatnya selari dengan sunnah Nabi. Apa dia dapat? Faqad istamsaka, maka sesungguhnya dia telah berpegang bil urwah. Urwah apa dia? Tali wusqa yang kukuh. Apa maksud dia? Maknanya bila Allah kata dia pegang pada tali yang kukuh, berlaku apa saja musibah, berlaku apa saja ujian, berlaku apa saja kesyirikan, dia tak akan goyah. Sebab apa? Akidahnya kukuh dan mantap. Macam Ibrahim lah. Masa tak ujian Ibrahim, dalam keadaan dia seorang berdakwah pada satu kaum, satu kerajaan, satu negara, dan dalam keadaan dia diancam untuk dibakar kan, tapi goyah tak dia? Sebab apa? Ada dua ni. Yuslim, inilah wajah tu sama dengan Yuslim. Kemudian dia muhsin. Macam kita ni, kalau ada ujian sikit, goyah tak? Goyah sebab apa? Sebab dua ni tak kuat. Kita tak betul-betul serah hati kita pada Allah. Kadang-kadang takut pada Allah, kadang-kadang takut pada orang. Kadang-kadang ikut sunnah Nabi, kadang-kadang ikut bukan sunnah Nabi. Maka pegangan kita bukan urwati wusqa, rapuh. Koyak aja, ikut orang ramai. Okey. Okey, kita pergi pada ayat seterusnya. Wahajahu, dan berhajah ni daripada hujah, dan telah berhujah kaumnya kepada Ibrahim. Maksudnya berdebat. Telah berhujah tentang apa ni? Maka kata Ibrahim, dia berkata, Tuhajuni, adakah patut kamu berdebat ataupun berhujah kepadaku fillah, tentang Allah. Sebab Ibrahim ajak kaum dia sembah apa tadi? Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Masuk akal tak? Tiba-tiba kaum dia kata apa? Kami nak sembah
matahari, bulan yang dicipta. Adakah patut benda yang tak masuk akal, benda yang tak boleh memberi manfaat, benda yang tak boleh menolak mudarat, tiba-tiba kamu ajak aku sembah benda itu, sedangkan Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang terbukti hebat? Adakah patut? Boleh? Di sini pengajarannya, bila kita nak berdakwah, antara cara yang terbaik ialah kita berhujah. Sebab itulah orang yang pendakwah dia mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, orang bagi soalan je tak boleh jawab. Akhirnya orang tak teringin nak masuk Islam. Sebab apa? Kita sendiri pun tak ada hujah. Kalau saya tanya kan, orang Kristian kata Nabi akhir zaman sebenarnya bukan Nabi Muhammad, sebenarnya Nabi Isa. Hujah dia apa dia? Sebab Nabi Isa belum mati, dan Nabi Isa akan muncul akhir zaman. Nabi Muhammad dah mati. Jadi sebenarnya siapa yang Nabi akhir zaman? Dia kata Nabi Isa lah. Betul? Nak jawab apa? Boleh jawab? Saudara, boleh jawab? Dah jawab soalan. Nabi Muhammad, Nabi untuk mankind. Nabi Muhammad? Tapi Kristian tak percaya yang Nabi Isa hidup kan. Tuan tahu Nabi Isa dah mati. Tak apa tak, itu tak apalah. Sekarang kalau dia bagi hujah macam tu, ada yang Kristian percaya. Kita nak jawab apa? Ha? Betul, tapi dia kata Nabi Muhammad dah mati, Nabi Isa belum mati. Yang akhir zaman yang akan muncul ialah Nabi Isa. Nabi Muhammad dah mati dah. Logik tak? Logik ke tak? Kalau tak logik, bagilah hujah. Ustaz, Ha? Nabi Isa tak bagi kita hadis tu. Okey, Kerana semua ajaran untuk mankind dah diajar oleh Rasulullah SAW untuk kita praktiskan. Jadi Nabi Isa memang dia belum mati. Cuma dia tak ada ajar kita apa-apa lah untuk hidup terus. Jadi makna Nabi akhir zaman ialah Nabi yang membawa syariat yang terakhir. Syariat yang terakhir syariat siapa? Nabi Muhammad. Syariat Nabi Isa terbatal ke? Maksudnya terpakai, terbatal. Dan bila Nabi Isa datang, dia pun ikut syariat. Makna Nabi akhir zaman ialah Nabi Muhammad. Okey, saya tanya, saya jawab. Okey, di sini Allah nak beritahu apa ni? Perdebatan yang berlaku di kalangan manusia sebenarnya tentang Tuhan je, sepatutnya. Iaitu satu yang beriman kepada Allah, satu lagi yang tak beriman. Dua puak dah. Tapi sekarang kenapa banyak puak kan? Orang sama-sama Islam bergaduh tak? Dia bergaduh pasal Tuhan ke pasal apa? Ha? Pasal apa? Cuba buka surah Al-Hajj ayat 19. Hazani khasmani ikhtasamu ada surah Al-Hajj ayat 19. Okey, hazani dua golongan, dua bukan tiga, bukan empat. Khasmani yang bergaduh. Kemudian Allah kata bergaduh tentang apa? Ikhtasamu fi rabbihim. Mereka bergaduh tentang Tuhan mereka. Mana dua puak. Satu beriman dengan Allah, yang kedua kafir. Dan sebab itulah di akhirat besok ada dua tempat balasan sahaja.
Kalau beriman masuk syurga, kalau tak beriman kan. Tapi sekarang kalau kita tengok realiti, sebenarnya manusia bergaduh pasal apa? Pasal Tuhan ke pasal apa? Apa dia? Bergaduh pasal amalan. Tapi Allah kata yang bergaduh pasal dua golongan aja. Dua golongan aja. Walaupun Nabi kata umat ni berpecah pada 73, sebenarnya 73, daripada 73 satu yang beriman, 72 tak beriman. Bunyi 72 tapi sebenarnya satu je, kan? Yang duk bergaduh sama-sama Islam ni, sama-sama ustaz, kan? Pasal apa? Pasal apa? Ustaz bergaduh kan? Kan? Untuk menyatakan kebenaran lah. Ha? Untuk menyatakan kebenaran. Cuma Ini sama-sama ustaz ni sama. Cuma kalau nak relate dengan ayat ni, maknanya satu believer, satu non-believer kan. Tapi apa yang nowadays punya, sebenarnya bukan hari ni daripada zaman dulu pun, perdebatan tentang Allah berada di mana-mana dengan Allah istiwa. Ada zaman Nabi mana ada? Bukan. Maknanya sebelum-sebelum ni, bukannya zaman 2000 ni. Ya betul. Jadi itu pun dua puak yang percaya dan beriman kepada Allah, tapi tetap berlaku perdebatan tu. Tapi zaman Nabi tak ada, zaman Nabi kan. Orang tak bergaduh pasal Allah di mana-mana. Orang musyriki tak bergaduh. Sahabat-sahabat lagi tak bergaduh kan. Tapi kita pula bergaduh sama sedaya Allah di mana-mana. Pelik kan? Mungkin zaman tu Nabi ada. Dia sebenarnya yang bergaduh sama Islam ni sebenarnya termasuk dalam dua ni. Sebenarnya dia bergaduh pasal Tuhan. Dia bergaduh pasal Tuhan. Yang kata Allah di mana-mana ni tak setuju dengan apa yang Allah cakap tentang dirinya dalam Quran. Allah dah cakap clear dah, tapi dia tak setuju. Yang satu lagi ambil apa yang Allah cakap tentang dirinya dalam Quran. Sebenarnya dia bergaduh pasal Tuhan. Satu terima hujah daripada Allah, satu lagi tak terima hujah daripada Allah. Dia pakai logik. Sebenarnya dia bergaduh pasal Tuhan juga, walaupun namanya Islam. Boleh faham? Kalau dia beriman kepada Allah, sami'na wa ata'na, jangan banyak soal. Jadi adakah dia yang adakah orang itu termasuk dalam golongan kafir? Tak, kita tak boleh nak menghukum, cuma kita jelaskan hukum. Jelaskan hukum apa dia? Allah cakap tentang dirinya, Allah kata di arash. Kan? Jadi kamu kata Allah di mana-mana, siapa yang cakap? Apa dalilnya? Kan? Apa dalilnya? Sebab itulah Allah kata dalam Quran, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kalau kamu orang yang benar, bagi dalil. Islam mengajar kita berhujah, bukan sembrono macam tu. Ni bukan nak buat kuih lapis 7 lapis. Ini nak cerita pasal Tuhan. Mana boleh pakai logik akal kita, betul tak? Sebab itulah Nabi pun tak tahu benda gaib, kecuali Allah yang beritahu. Sehebat Nabi pun, kan? Tiba-tiba kita ni memandai-mandai pakai logik akal. Okey. Wa qad hadani, dan hadani, dia telah memberi hidayat padaku. Tengok, adakah patut, kata Ibrahim pada kaum dia, adakah patut kamu berdebat berhujah dengan aku dan kamu ajak aku sembah makhluk matahari buntang? Adakah patut, sedangkan Allah telah memberi hidayat padaku dan aku telah ada bukti yang jelas, iaitu aku sembah Tuhan yang sangat hebat. Tiba-tiba kamu ajak aku sembah Tuhan yang tak hebat pun. Sekejap ada, sekejap, adakah patut? Boleh faham? Dan wala akhafu, dan aku tidak takut ma tusyrikun,
apa yang kamu sekutukan. Bihi, dengannya. Illa, kecuali. Ni, kenapa Ibrahim kata aku tak takut dengan apa yang Tuhan yang kamu sembah, yang kamu sekutukan? Kenapa Ibrahim cakap? Sebab Ibrahim bila nak cerita pasal Tuhan yang sebenar, dia kena merendahkan Tuhan yang mereka sembah. Sebab memang bukan Tuhan pun. Maka kaum dia bagi ancaman pada Ibrahim. Kamu jangan main-main dengan Tuhan kami. Nanti kena musibah, sakit, demam dan hal. Jaga. Maka Ibrahim jawab apa? Aku tidak takut. Betul tak Ibrahim tak takut? Apa bukti? Ibrahim pergi pecah tak? Pecah kan? Masa tu Ibrahim seorang je beriman. Dia ada pecah berhala tu adalah Tuhan kepada semua kaum dia. Kalau kita berani tak seorang-seorang pergi pecah berhala? Berani? Penakut kan? Apa masalah? Bukan mungkin memang tu. Apa dia? Itulah yang serah hati bulat-bulat kepada Allah, dia akan jadi kuat. Dan dia sanggup dibakar dalam api. Dan akhirnya dia selamat tak? Kenapa Allah selamatkan dia? Sebab dia serah hati dia bulat-bulat pada Allah, Allah bantu. Dan kita ni kadang-kadang takut kan? Jadi sebab tu bila berlaku apa-apa, Allah tak bantu. Sebab hati kita tak bulat kepada Allah. Masih takut jawatan, masih takut dunia kan? Banyak benda yang kita takut. Tak, jangan robohkan kuih. Yang tu yang dia ambil contoh. Tak sekarang. Yang roboh kuih ni siapa? Nabi Muhammad ke Ibrahim? Kita wajib ikut syariat Ibrahim ke syariat Nabi Muhammad? Ikut sifat berani Ibrahim, bukan ikut sifat pecah kuih tu. Kita contoh je, jangan salah faham. Nanti lepas ni pakak pergi pecah kuih pula. Saya nak bagi tahu kita ni bukan nak pecah kuih. Kadang-kadang kita nak begitu satu amalan sunnah. Dan kita ada dalil yang sahih. Nak begitu siapa? Mak kita pun 5 tahun tak sampai-sampai. Cakap tak. Tengok-tengok mak kita mati dah. Betul? Kadang-kadang sepupu kita, betul. Dia yang bercakap pun boleh tentu berani. Tak. Kadang-kadang kita solat jemaah kan. Saya berapa kali tengok orang solat macam ni. Dia rokok kan. Salah. Sebab belakang dia tak lurus. Nabi kata, kalau Nabi solat, belakang dia mesti luruskan. Dan kata Imam Syafi'i, solat dia boleh batal. Boleh batal kalau dia rokok menjunam. Kan? Okay. Sebab saya tengok tadi lurus sama ni, tak betul. Itulah saya dengar Ustaz dah. Saya buat sekali lagi. Tengok betul-betul. Okey. Jadi bila ada sebelah saya solat macam tu, orang Arab, saya rasa bersalah, tak tegur. Saya rasa berdosa, tapi saya tak ada kekuatan nak tegur. Betul? Betul. Dilema tu selalu bila berjemaah. Ya. Kadang-kadang dia baca kuat agak berdosa tu. Bila dia buat mungkar, kewajipan kita tegur. Kadang-kadang kita terfikir, kenapa kau di sebelah aku? Kenapa tidak di sebelah orang lain? Ini Jadi tanggungjawab kita. Kalau kita tak tahu, kita ni tau. tak salah soalan. Itu soalan salah tu. Sepatut apa dia? Kenapa aku penakut sangat ni? Tak betul. Ya, sebab tu saya kata kisah Nabi Ibrahim ni jangan ambil contoh pecah berhala. Contoh apa dia? La akhafu. Bila kita berdakwah, jangan takut pada sesiapa. Sebab apa? Sebab yang suruh kita berdakwah Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang kita nak tegur adalah makhluk yang lemah. Logiknya kita tak perlu takut. Bila kita takut, kita ada masalah akidah. Betul? Okey. Kecuali an yasha'a. Kecuali Tuhanku kehendaki syai'ah, sesuatu. Apa maksud dia? Aku tak takut apa yang kamu sekutukan.
Tapi kalau berlaku musibah pada aku, sakit ke demam, bukan sebab Tuhan kamu. Sebab apa? Tuhan aku yang izinkan. Itu akidah tu. Sebab orang kita kadang-kadang sakit, kadang-kadang cara dia bukan beda. Dia salahkan orang, dia salahkan sebab. Tak, dengan izin Allah. Pasti ada hikmah. Okey. Kemudian wasi'ah. Okey. Cuba buka surah As-Saffat. Ayat 85. Ayat ni pendek-pendek. Ada beberapa ayat. Saya nak baca ayat ni, baca terjemah. Masing-masing baca terjemah, kemudian faham dan begitu apa pengajarannya. Dia ada kaitan dengan ayat ni. Aku tidak takut apa yang kamu syirikkan. As-Saffat ayat 85. Mula daripada apa? Isqala. Ingatlah ketika mana Ibrahim berkata. Berkata tu makna berdakwahlah. Kepada siapa? Bapaknya dan kaumnya. Apa kata Ibrahim? Itu mesej nak dakwah lah tu. Kenapa kamu sembah yang apa yang kamu sembah ni kan? Lepas tu kuat sikit. Adakah kamu nak putar balik kebenaran? Kebenarannya apa dia? Tuhan sembah yang mencipta langit, tiba-tiba kamu sembah yang dicipta. Adakah kamu nak berbohong, berdusta? Kemudian iaitu dengan kamu sembah selain pada Allah. Lepas tu tengok Ibrahim tanya, apa pandangan kamu pasal Tuhan Rabbul Alamin? Matahari bukan Rabbul Alamin. Tuhan aku ialah pencipta, bukan matahari saja, Alamin. Apa pandangan kamu pula? Kamu tak fikir ke? Kemudian lepas tu Ibrahim tengok bintang. Sebab apa ni? Sebab Ibrahim nak pecahkan berhala. Nak pecahkan berhala ni. Kan Ibrahim kata dia tak takut kan? Dia nak pecahkan berhala. Tapi besok hari raya. Jadi Ibrahim nak ambil peluang apa dia? Bila semua kaum dia tak ada, baru nak pecah berhala. Bila waktu sesuai? Hari raya. Jadi kaum dia tanya Ibrahim, kamu tak join sekali ke raya besok? Ibrahim tengok langit, tengok bintang. Lepas tu dia kata apa? Sesungguhnya aku sakit. Sebenarnya dia cakap benar ke bohong? Dia cakap benar ke cakap bohong? Cakap bohong. Ibrahim tak sakit. Sebab tu ada hadis sahih, Nabi Ibrahim tak bercakap bohong kecuali 3 tempat. Kecuali 3 tempat. Pertama ni, dia tak sakit, dia kata sakit. Sebab dia dah ada plan nak pecahkan tu. Yang kedua dia cakap bohong ialah bila kaum dia tanya siapa pecahkan patung, dia cakap apa? Bohong ke tak? Yang ketiga, masa raja panggil isteri dia, dia takut raja khianat pada isteri dia, dia kata apa? Hazihi ukhti. Ini saudaraku. Sepatut dia kata apa? This is my wife kan? Ini isteriku. Tapi dia berbohong tak? Sebenarnya ukhti itu saudara dalam Islam lah. Okey. Tapi masa Ibrahim kata aku sakit, dia sebenarnya berbohong. Tapi berbohong sunat ke berbohong haram? Bohong sunat ke bohong haram? Jawab je lah soalan. Tak ada. Bohong sunat tak ada. Tapi dalam satu hadis Nabi kata haram kita berbohong kecuali 3 tempat kan? Pertama, menegakkan agama. apa dia? Bohong untuk menegakkan agama. Nak menegakkan agama. Macam tak pernah dengar je. Untuk mendamaikan dua pihak. Tak. Pertama, boleh berbohong dalam peperangan. Yang kedua, boleh berbohong untuk mendamaikan antara dua yang bergaduh. A dengan B bergaduh kan, sama-sama Islam. Kita boleh berbohong salah satu supaya akhirnya berdamai. Yang ketiga,
antara suami dengan isteri apabila perlu. Jangan salah faham. Contoh? Ha? Contoh. Okey, boleh ni. Contohlah, isteri tu masa asyik mesin je, kita nak jaga hati dia. Okey ke? Okey, dah lah. Tapi jangan lama-lama lah, nanti Darah tinggi ni kan. itulah 2-3 kali okey lah, lepas tu tegur lah. Dalam peperangan. Kadang-kadang contohlah, isteri kita balik rumah dia, mak mertua kita, mak dia lah, kutuk kita macam-macam. Dia tak suka kita kan. Bila dia balik rumah, kita tanya isteri, mak dia cakap apa pasal abang? Isteri kita kata, okey, mak puji pada mak kutuk. Boleh tak berbual masa tu? Boleh. Sebab kalau isteri cakap mak memang kutuk abang, apa akan jadi? Dia bukan, suami tu bukan setakat benci mak, benci anak sekali. Jadi mudarat lebih besar. Okey. Kalau berbohong dalam peperangan tu maknanya taktikal lah. Boleh. Okey. Jadi Ibrahim berdakwah dalam bab apa ni? Ibrahim berbohong dalam bab apa? Yang dia kata aku sakit. Masuk kategori peperangan. Peperangan untuk berdakwah. Okey. Jadi dia kata aku sakit sebab alasan apa? Masa orang ramai pergi majlis raya, dia nak pecahkan berhala. Okey, sambung lagi. Sambung terjemahan jadi. Surah Safat. Okey, bila Ibrahim kata sakit, okeylah. Kaum dia pun tinggal, lepas tu? Kemudian dia pergi kepada berhala-berhala mereka secara bersembunyi lalu bertanya, mengapa kamu tidak makan? Kaum dia selalu letak makanan depan berhala tu, kan? Faham tak? Sebab apa? Apa tujuan? Jamu Tuhan dia. Kononnya nak ambil berkat lah. Tapi berhala tak makan pula. Akhirnya dia juga makan yang letak tu. Jadi Ibrahim tanya siapa? Berhala. Kenapa tak makan? Lepas tu? Lepas tu dia tak jawab. Berhala tak jawab. Ibrahim tanya lagi. Kenapa tak jawab? Lepas tu Ibrahim buat apa? Ibrahim pun pecah. Kan? Dia pecah semua kecuali yang besar. Jadi masa Ibrahim pecah berhala tu, satu benda yang besar tu. Tama-tama dia seorang, dia pecah berhala Tuhan kepada seluruh masyarakat, satu benda yang besar. Tapi dia takut tak? Ini maksud ayat ni. Aku tidak takut apapun. Sebab apa? Wajjahtu wajhi, hati aku serah bulat kepada Allah yang mencipta langit dan bumi. Kamu tak ada apa. Okey, kemudian kita habiskan. Wasi'ah telah luas. Rabbi, Tuhanku, kulla syai'in, setiap sesuatu, ilmu. Afala tatazakkarun, maka apakah tidak tatazakkaru apa dia? Kamu mengambil pengajaran ataupun peringatan. Ini pun cara juga berdakwah. Apa dia? Ajak orang supaya berfikir dan ambil pengajaran. Jadi aku tak takut pada apa yang kamu sembah. Kalau berlaku juga, itu adalah dengan kehendak Allah, bukan sebab patun kamu yang boleh memudaratkan aku. Dan aku nak begitu juga, Tuhan aku, kehebatan Tuhan aku apa dia? Ilmu Tuhan aku meliputi semua sekali. Yang zahir, yang batin, yang dulu, yang sedang, yang akan datang, yang besar, yang kecil, semua Tuhan aku tahu. Jadi kenapa aku nak takut pada kamu semua? Afala tatazakkarun? Benda-benda Ibrahim sebut ni, ada tak pada Tuhan dia? Tak ada. Berhala tahu tak segala ilmu? Tak. Jadi apa yang Ibrahim sebut ni sebenarnya nak memperlekehkan Tuhan yang disembah, supaya mereka sedar. Okey. Boleh? Ada soalan? Ada. 3 Ustaz.
Yang pertama tadi, dalam Islam ada kebetulan ke tak ada? Maksud kebetulan apa dia? Kan biasa kita orang Melayu kan, oh kebetulan. Tak ada. Dalam Islam tak ada. Okey. Semua dah termaktub, dah tertulis. Saya setuju. Yang kedua, kalau Khawarij itu bukan Islam, Mu'tazilah Pun bukan Islam. betul. Boleh start ni tak? Ada dalil. Boleh bagi dalil tak? Sebab ni bukan nak, ni saya nak tahu. Mu'tazilah tu memang, adakah dia juga segolongan dengan Khawarij? Dia ada perbezaan, tapi dua-dua terkeluar daripada Islam. Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, semua terkeluar daripada Islam. Sebab dia terlalu senang mengkafirkan begitu. Ya, banyaklah antara benda-benda yang menyebabkan mereka terkeluar daripada Islam. Boleh bacalah, boleh baca. Kalau saya orang panjang, Boleh baca. baca, Google je. Oh, okey. Okey. Kerusakan akidah-akidah puak-puak yang sesat ni. Saya tahu dia punya kerosakan yang Mu'tazilah tu dia terlalu ekstrim. Cuma kalau saya nak beranggapan dia tu bagaimana? Sekarang Ustaz dah jawab, saya faham dia punya kedudukan dia. Okey, yang Sebab tu Nabi kata umatku berpecah pada 73 puakan. Semua masuk neraka kecuali, dan sahabat tanya macam mana sifat yang satu yang selamat tu? Nabi jawab apa? Wa ma ana alaihi wa ashabi. Yang satu yang selamat ialah yang aku berada di atasnya dan para sahabat berada di atasnya. Mana dari segi akidah, dari segi ibadat sama dengan aku dan sama dengan sahabat. Selamatlah dia. Nama tak penting. Nama tak penting. Kadang-kadang nama ahli sunnah wal jamaah, tapi tak sama dengan Nabi, tak selamat. Kan? Kadang-kadang dia bukan nama ahli sunnah wal jamaah, tapi akidah dia, amalan dia sama dengan Nabi, selamat. Sebab tu zaman Nabi tak ada nama kumpulan. Ada tak nama kumpulan Nabi ni? Tak ada. Ada parti tak zaman Nabi? Tak ada. Sumbernya Quran dan hadis. Nama apa tak penting. okey, yang terakhir saya nak minta Ustaz kongsikan strategi. Contohnya macam yang tadi tu, bila kita dalam jemaah kan, ada kiri kanan, kiri depan, belakang kita menyalahi ada beberapa perkara yang kita ada sikit ilmu, tapi strategi cara nak menegur. Okey, saya bagi contoh, mungkin dalam 10 kali saya berhadapan dengan situasi itu, mungkin 5 kali saya berjaya untuk berdakwah dan tegur dia atas faktor mungkin dia lebih muda dari saya, anak muda ataupun budak, ataupun lebih kurang sebaya saya, dan saya tengok mungkin dia boleh nak mendengar sikit. Ada setengah orang, contoh macam yang dia berumur daripada saya, mungkin dia rasa dia lebih beriman bila dia buat sesuatu yang pada hakikatnya tidak beriman sangatlah, bila contoh macam bacaannya terlalu kuat sampai akan mengganggu bacaan sendiri. Yang itu saya tak tegur, sebab saya takut berlaku perbalahan dengan dia. Boleh Ustaz share strategi? Pertama, kewajipan kita menegur kemungkaran itu adalah ada dalil lah. Nabi kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja, tak kira ustaz ke, orang biasa ke. Yang kedua, melihat kemungkaran, tak kira apa kemungkaran, yang jelas ada dalil itu adalah kemungkaran, maka kewajipannya kena ubah. Pertama, ubah dengan apa? Dengan tangan. Tangan tu makna kuasa lah. Siapa ada kuasa, cegah dengan kuasa. Kalau tak mampu cegah dengan kuasa, dengan lidah, dengan ilmu, dengan hujah. Kalau tak mampu dengan ilmu, dengan lisan, paling kurang benci dalam hati. Dan Nabi kata benci dalam hati ialah iman yang paling lemah. Makna apa tu? Kalau tak benci, tak ada iman. Tengok kemungkaran dia jadi biasa. Kadang-kadang suami buat mungkar kan, 50 tahun dah kahwin, dia tak lagi tengok kemungkaran. Akhirnya dia rasa macam biasa, dia tak ada iman. Dia mesti ada rasa benci. Bukan benci suami, benci perbuatan kemungkaran. Sebab bila kita tak benci kemungkaran, merosakkan akidah kita. Apa dia? Kita reda dengan apa yang Allah benci. Akidah ialah kita reda apa yang Allah reda, kita suka apa yang Allah suka, kita benci apa yang Allah benci. Itu akidah. Okey, wajib tegur. Dan yang kedua, bila tegur mesti ada hujah. Kalau tak ada hujah, jangan tegur. Ustaz, perlu melalui 3 fasa tu ke? Ya. Boleh terus pergi kepada Tak boleh. Ikut tertib. Oh, maknanya saya kat mana-mana pun kena tegur juga dulu.
Ataupun saya boleh Tak, bukan kena tegur. Kalau yang pertama kamu tak mampu, tak ada kuasa, pergi yang kedua. Okey. Yang kedua tu mungkin faktor dia ni orang tua, takut salah-salah Okey. dia ni kan. Okey. Jadi step yang kedua kena berilmu lah. Kena berilmu, kena ada hujah. Kalau tak ada ilmu, jangan. Sebab apa? Kadang-kadang kita tegur orang tanpa ilmu memburukkan imej Islam yang kita bawa. Cakap tapi dalil tak ada. Kan? Kemudian yang ketiga, kita boleh cegah bila tu? Adakah semua kemungkaran, semua keadaan, semua tempat kita tak? Kalau kita cegah kemungkaran yang menyebabkan kemungkaran lebih besar berlaku, haram kita cegah. Haram kita cegah. Contoh orang tengah minum arak. Kan? Dia tu memang mabuk, kadang-kadang tak waraskan. Dengan kita tegur dia, dia boleh buat kemungkaran apa dia? Dia boleh bunuh kita. Haram kita cegah dia minum arak tu. Sebab tujuan mencegah kemungkaran, nak hilangkan kemungkaran. Tiba-tiba kemungkaran tak hilang, tambah lagi kemungkaran, haram ketika itu. Ataupun kalau kita tegur orang tu, kita dah agak, dia memang dah tahu benda tu salah. Orang lain pun dah tegur, tapi dia tak berubah. Cukup, jangan tegur. Jangan tegur. Cukup kita rasa tak reda atau tak setuju dengan dia. Ya. Itu baru pergi yang ketiga lah. Kadang-kadang pakcik sebelah orang tua kan, jenis panas barang kan. Kita pula pantau orang panas barang, kita pun lagi panas barang. Jangan tegur. Sebab membawa masalah yang lebih besar. Okey. Okey. Ada lagi soalan? Kita baca sikit buku ni. Jadi macam diberitahu sebelum ni, setiap kali kelas kita lepas tadabbur kita akan baca buku Riyadhus Salihin. Buku Riyadhus Salihin, tajuk dia Riyadh. Apa makna Riyadh? Taman-taman. Salihin, orang-orang saleh. Kata Syekh Saleh Utsaimin, dia kata buku ni betul-betul taman orang yang saleh. Jadi kalau kita nak jadi orang yang saleh, orang yang baik, kita kena baca, kena belajar dan kena amalkan. InsyaAllah kita dah masuk dalam kumpulan orang saleh. Okey. Kata Imam Zahabi, hendaklah kamu wajib bertadabbur Al-Quran. Yang kedua, hendaklah kamu tadabbur ataupun baca kitab-kitab hadis daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Lepas tadabbur Al-Quran, kena belajar Sahih Bukhari dan Muslim. Dan juga kitab hadis Imam An-Nasa'i. Lepas tu, kata Imam Zahabi, kamu kena belajar Riyadhus Salihin. Sunan Nasa'i. Dia ada Sunan Sittah kan? Hadis. Tak mestinya ikut. Tak mestinya. Tapi yang first kali Quran tu memang utamalah. Okey. Jadi Imam Nawawi ni dipanggil ulama yang terbesar di kalangan mazhab Syafi'i. Ulama yang hebat dalam mazhab Syafi'i. Nama dia Yahya bin Sharaf. Ada orang panggil dia Abu Zakaria. Tapi sebenarnya Abu ni, kalau sebut Abu Muaz, Abu Muhammad, biasanya orang yang dah kahwin dan ada anak. Anak pertama, katalah lelaki anak pertama Muhammad, maka bapa tu digelarkan Abu Muhammad, kan? Kalau anak perempuan dia yang pertama Aminah, dia panggil Abu Aminah. Tapi Imam Nawawi dipanggil Abu Zakaria. Sedangkan dia tak kahwin. Dia mati pada tahun 767 Hijrah. 767 Hijrah. Dan ketika berumur 47 tahun. Umurnya sangat muda. Dan dia tak kahwin. Tapi kitab-kitab dia Masya Allah. Kitab dia terlalu beratus jilid. Dan dimanfaatkan oleh umat Islam daripada zaman dia sampai hari ini dan sampai kiamat. Dia tak kahwin. Tapi apa yang ditinggalnya sangat
memberi manfaat kepada umat Islam. Umur muda 46 kan. Kita umur 46, berapa buku kita tulis? Tak ada. Berapa buku kita baca? Ada. Berapa buku Imam Nawawi kita baca ketika umur 46? Bukan tulis saya, baca je. Tak ada kan? Baru nak baca. Sebab apa? Adakah urusan kita lebih sibuk daripada urusan Imam Nawawi? Okey. Dalam buku ni lebih kepada apa? Lebih kepada hadis tentang adab, tentang akhlak, tentang pembersihan hati. Kalau kita pernah dengar tak kitab Bulughul Maram? Pernah kan? Itu lebih kepada apa? Kitab hadis tapi lebih kepada fiqh. Sebab susunan dia ikut fiqh. Mula-mula kitab taharah, cara bersuci. Lepas tu kitab solat. Kitab hadis tapi lebih kepada hukum hakam fiqh. Yang ni Riyadhus Shalihin kitab hadis tapi lebih kepada tazkiyatun nafsi, mensucikan hati dan membentuk akhlak. Jadi siapa nak akhlak menjadi baik mulia, wajib dia baca dan belajar dan amalkan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Okey. Kita baca 1-2 hadis. Nah, tiba-tiba Nabi kata ahli neraka. Apa sebab? Masalah ni ikhlas. Dia pergi berperang sebab nak harta rampasan, bukan kerana Allah. Okey, Allah kata surah Bayyinah ayat 5, mereka diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan diri beribadat kepadanya, tetap teguh atas tauhid, dan supaya mereka melakukan sembahyang serta memberi zakat. Inilah agama yang benar. Siapa ingat ayat ni? Surah Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yutuz zakah. Begitu juga Allah sebut dalam surah Al-Hajj. Allah menjelaskan lagi menerusi surah Al-Hajj ayat 37 yang bermaksud daging dan darah haiwan korban ataupun hadiah itu tidak sekali-kali sampai kepada Allah. Yang sampai kepada dia adalah amal yang ikhlas berdasarkan takwa. Ini berkenaan dengan korban. Kita nak masuk musim haji nanti kan, orang kita suka berkorban. Maka ayat ini menegur, ayat ini nak menegur orang yang suka berkorban. Biasa orang korban ni dia nak apa? Dia nak pahala. Bila dia nak pahala, apa yang pertama dan paling penting dia buat? Dia buat betul-betul kerana Allah. Tapi biasa orang kita korban, heboh tak? Heboh tak? Kan? Satu, kalau kamu buat kerana Allah, jangan heboh lah. Dan jangan cerita pada orang. Awak korban tak? Tak. Oh, rugi saya tiap-tiap tahun tak terlepas. Dia cerita pada orang, tak ikhlas. Satu. Yang kedua, kadang-kadang dia korban, dia pilih yang paling murah. Betul kan? Sebab tu kadang-kadang dia pergi korban di luar negara. Sebab kos di luar negara. Betul tak cara tu? Tak betul? Sebab tu Allah kata yang sampai kepada Allah bukan daging korban, bukan darah. Yang sampai keikhlasan kamu. Kalau kamu tak ikhlas, cantik macam mana, lembu, kambing ke, tak sampai pada Allah. Boleh faham? Jadi korban yang terbaik ialah korban yang paling baik lah, yang paling mahal, yang paling sedap dagingnya. Tiba-tiba kamu pilih yang paling murah. Kamu ikhlas korban untuk apa ni sebenarnya? Pelik tak? Tanya, ni berapa masjid ni berapa? 350 sekor. Masjid ni berapa? 320. Masjid ni berapa? 300. Kita pilih yang mana? Cakaplah betul. 300 kan? Pasal apa? Kenapa paling murah? Kalau saiz lebih kurang. Dia biasa kalau paling murah, mana yang kurang elok kan? Kenapa kita pilih paling murah?
Ha? Tak ada bajet. Hukum korban ni wajib ke sunat? Sunat. Dan sunat pula kepada siapa yang mampu. Kamu tak ada bajet, mampu tak? Tak mampu, tak payah korban. Ha? Kurang mampu bagi cukup mampu. Boleh faham tak? Bila kita pilih yang paling murah, sebenarnya kita bukan nak pahala. Kalau kamu yakin ganjaran besar yang Allah bagi, lagi elok kambing, lagi mahal, lagi besar ganjaran. Jangan tengok murah, tengok ganjaran tu. Bila kita pilih paling murah, kita tak ikhlas. Kita hanya ambil syarat nak korban. Dah. Saya tak tahun. Di mana kemuja? Kenapa? Paling murah. Mana? Tak ikhlas lah tu. Seolah kita rasa kalau korban yang paling mahal, rugi kita. Tak. Lagi mahal, lagi bagus dagingnya, lagi ikhlas, lagi besar ganjarannya. Nah, kena tukar cara berfikir tu. Okey. Dan satu lagi saya nak sebut. Orang kita suka korban di luar negara. Sebenar, pendapat paling kuat tak betul ataupun tak tepat dengan kehendak Islam. Sebab bila korban keluar, biasa korban di luar negara, apa tujuan dia? Antara alasan nak bagi daging ke, kan? Alasan dia kata di Kemboja, dia orang lama tak makan daging, kan? Ini alasan apa ni? Alasan orang yang suka beralasan. Kalau mereka dah lama tak makan daging, kenapa tunggu musim korban baru nak hantar? Hantarlah dulu-dulu lagi, kan? Betul? Yang kedua, kalau kamu nak bagi daging pada mereka yang dah lama tak makan, jangan tunggu korban. Betul? Pergilah hantar. Walaupun tanpa korban, kamu tetap dapat pahala tak? Dua. Yang ketiga, sebenarnya korban, tujuan korban paling utama bukan agihkan daging. Tak. Bagi daging, agih daging nombor 2, nombor 3. Yang paling utama ialah ibadat kita kepada Allah. Allah nak tengok setakat mana kita sayang duit tu. Sebab itulah asas kepada korban ni apa dia? Kisah apa? Kisah Nabi Ibrahim. Betul tak? Allah nak uji Nabi Ibrahim antara cinta pada Allah dengan cinta pada anak yang tunggal, yang lama kamu tak jumpa dia, kan? Dia tinggal Ismail di tengah padang pasir. Lepas tu dah datang, dah besar. Sangat besar tak cinta dia, rindu Ibrahim pada anak, kan? Masa tu Allah nak test cinta kamu pada anak dengan cinta pada Allah, yang mana kamu dahulukan. Allah kata sembelih. Kalau kamu cinta pada Allah, pejam mata. Faham tak? Ini bukan kambing ni, anak, kan? Tapi Ibrahim korban tak? Itulah nilai pengorbanan, iaitu Allah nak uji setakat mana kita sayang duit dengan cinta pada Allah, yang suka kita berkorban yang terbaik. Boleh? Jadi kalau betul nak korban, korbanlah yang terbaik. Jangan korban di luar negara. Kalau nak sangat bagi daging pada orang Kemboja, bagilah setiap bulan tanpa tunggu musim korban. Kalau betul lah. Okey. Berikut adalah hadis yang berkaitan dengan ikhlas. Abu Habsin, nama sebenar Umar ibn Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi berkata, saya mendengar Rasulullah SAW menjelaskan. Ini hadis yang masyhur lah. Cuma bila dalam bahasa Melayu kita tak perasan. Ini hadis yang biasa kita baca dan dengar. Apa dia? Saya mendengar Rasulullah menjelaskan, amalan seseorang ditentukan oleh niatnya. Yang dalam bahasa Arab apa dia? Ha? Innamal a'malu. Inilah terjemahannya. Sesungguhnya setiap amalan itu ditentukan oleh niat. Kemudian Nabi huraikan macam mana tu? Oleh itu setiap orang mendapat apa yang dia niatkan. Kalau dia korban, kadang-kadang korban daging kambing dah mahal, daging dah elok, tapi niat dia nak menunjuk, sia-sia. Kambing murah, daging tak elok, niat kerana Allah pun tak betul juga.
Kan? Kalau betul kerana Allah, pilihlah yang terbaik. Kemudian Nabi bagi contoh. Itulah sebabnya orang yang berhijrah kerana Allah, faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Siapa yang berhijrah, ini hadis ni asalnya turun kepada sahabat yang nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ada sahabat berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka Nabi kata dia akan dapat apa? Ada sahabat yang meninggalkan tanah air, meninggalkan harta di Mekah, betul-betul mentaati perintah Allah dan Rasul. Apa dia dapat di Madinah? Dia dapat apa? Allah dan Rasul lah. Dan Nabi kata, siapa yang berhijrah, ada juga sahabat berhijrah daripada Madinah, daripada Mekah, sebab dia nak kahwin dengan perempuan yang di Madinah. Maka Nabi kata apa? Dia dapat apa? Perempuan. Yang tadi dapat apa? Beza tak dapat Allah dan Rasul dengan perempuan? Dan ada juga sahabat yang berhijrah ke Madinah sebab nak mendapat habuan dunia, berniaga dan sebagainya. Maka Nabi kata dia akan dapat apa? Buat. Jadi setiap apa pun amalan kita dengan apa yang kita niatkan, kita akan dapat apa yang kita niatkan. Ya. Contohlah kita datang sini kan, nak berehat sebab kelas aircon, kita dapatlah aircon. Kita datang sini sebab kebetulan kawan ajak, kita dapatlah jumpa kawan. Ilmu kalau dapat pun tak berkat. Kita pergi bekerja setiap hari. Kita pergi bekerja setiap hari kan. Ni apa? Ada pengalaman kan? Ni apa? Dapatlah gaji. Dapatlah gaji. Macam mana pergi kerja nak niat kerana Allah dan Rasul, supaya kita dapat Allah dan Rasul? Aku pergi bekerja ni kerana beribadat kepada Allah. Tapi tak cukup. Macam mana kamu beribadat pada Allah tapi kamu tak belajar Al-Quran, kamu tak tadabbur? Ibadat pada Allah mesti jelas. Kamu kenal Allah, kamu cinta Allah. Bila masuk waktu salat, kamu berhenti, utamakan yang Allah suruh. Kalau kamu kerja kerana Allah, jaga aurat, jaga pergaulan bebas, jangan terlibat dengan benda haram. Kalau syarikat kamu buat benda haram, jangan terlibat, jangan reda, kena cegah. Kan, kalau tak dengar, kena berhenti. Kan kamu kerja kerana Allah. Mulut kerana Allah, tapi benda haram berterabur kan, setiap hari terlibat. Tak betul. Balik kerja pukul 6, solat asar pukul 7.30. Kerja kerana Allah, mana betul? Kadang-kadang dia jamak maghrib dengan asar tiap-tiap hari. Tak boleh. Okey, boleh. Itu package haji. Kalau ada orang yang ada package haji 120,000 versus 30,000. Tapi niat dia kata nak selesa dengan keadaan yang paling selesa, paling apa? Senang lah. So dia pilih 120,000 package. Okey. Ikhlas ke tak? Okey, sebenar bila dia ambil package yang mahal, alasan untuk selesa. Sebenar kamu pergi haji nak selesa ke nak redha Allah? Dua benda yang berbeza tu. Tak, bukan soal mampu. Niat tu. Kalau kamu pergi untuk mendapat redha Allah, walaupun harga murah, kamu akan selesa. Tapi kalau kamu pergi untuk dapat selesa, bila ada masalah, kamu akan merungut. Sebab apa? Tujuan nak selesa, betul tak? Yang banyak komplain ya. Yang package mahal kan? Janji tu, janji ni tak dapat. Yang dia hanya tak komplain apa dah? Aku nak komplain apa? Memang aku bayar murah pun. Sebab itulah Nabi tengok, Nabi duduk solat di rumah dia kan. Solat malam, lama tak? Bengkak tak kaki? Kalau ikut pada saya, rumah Nabi selesa tak? Tak. Nabi akan tenang sebab dapat redha Allah. Berapa ramai yang pergi haji, harga murah, tapi tenang je hidup dia, dapat redha Allah. Jadi jangan pergi tujuan nak selesa. Tak, tujuan nak dapat redha Allah. Dapatlah selesa, dapatlah ketenangan. Hajar, duduk tengah padang pasir, Mekah kan? Package apa? Hajar.
Batu nilam ke, permata ke? Package sengsara, package susah. Package dia susah, dia tak sedap package dia. Saya nak tanyalah, antara Hajar dengan orang yang ambil package 120,000, yang mana paling mula di sisi Allah? Hajar kan? Kenapa orang semula Hajar Allah letak tengah pada pasir, tak ada pokok, tak ada rumah, tak ada orang? Itu orang paling mulia itu, sebab Allah yang pilih. Kenapa Allah tak letak tempat macam tu? Kenapa tak letak di tempat yang ada pokok, ada sungai, ada suami, ada kedai, ada shopping mall, kan? Kenapa? Kenapa? Cuba fikir. Sebab Allah nak bagi tahu ketenangan, kebahagiaan tak ada kaitan dengan tempat. Tak ada kaitan dengan package. Ketenangan, kebahagiaan adalah berkait rapat dengan setakat mana kamu reda dengan takdir Allah. Tenanglah kamu walaupun hotelnya tak ada bintang. Tapi kalau kamu pergi hotel 5 bintang, bayar 120, kamu buat yang Allah tak reda, celakalah kamu. Dia dua je. Satu reda Allah, yang kedua murka Allah. Dua je. Ada ketiga tak? Saya betul lah Allah tak reda, tapi Allah tak murka pada saya. Mengarut. Dia dua je. Kalau Allah tak reda, Allah murka. Boleh faham? Jadi betulkan niat. Betulkan niat. Okey? Patut kadang-kadang lah kesan sampingan. Bila kita pergi package mahal, susah nak jaga perasaan supaya tidak riak. Betul tak? Kita bukan malaikat. Pergi hotel mana? Package yang 120,000. Hotel yang mana? Yang paling dekat. Kadang-kadang masa kita jawab tu dah ada rasa susah nak hilang. Kita bukan malaikat pun, kan? Wallahu a'lam. Okey, cukup kan? Apa? Yaqazah. Yaqazah. Secara fizikal. Yaqazah ni makna dalam keadaan sedar. Yaqazah, iaitu adalah orang tertentu, ulama tertentu, tok guru tertentu yang mendakwa dia jumpa Nabi dalam keadaan yaqazah. Makna dia jumpa Nabi direct dalam keadaan sedar. Dia nampak Nabi. Satu, jumpa dalam mimpi, itu ada dalil. Dia mimpi jumpa Nabi, ada dalil. Yang ni jumpa Nabi dalam keadaan dia sedar, bukan dia tidur. Itu memang tak betul. Dicangkah dengan dalil. Tak payah tahu, memang tak betul pun. Tak betul. Tak betul. Memang menurut Islam Nabi takkan. Dia kalau fikir secara logik kan, agama dah lengkap tak? Kenapa Allah matikan Nabi? Dah lengkap. Agama dah lengkap. Kalau agama dah lengkap, kamu nak jumpa Nabi buat apa lagi? Kewajipan kita jumpa Nabi ke beramal dengan yang Nabi tinggal? Kan buang masa kena tipu kat syaitan. Talbisu iblis. Yang Nabi suruh buat, kita tak buat. Kita dah sibuk nak jumpa Nabi. Macam Nabi suka sangat kat dia tu. Ustaz, kalau kita beriman, kalau kita beramal kerana fadilat atau janji Allah yang tertentu, ataupun kerana percaya kepada Rasulullah kata dapat fadilat gini-gini, adakah itu dikira tidak ikhlas? Tak. Bila kita beramal untuk dapat ganjaran pahala yang Allah janji, itu ikhlaslah. Tak, sebab itu pertikaian di sudut masa. Maknanya kau buat ni sebab apa yang Allah bagilah, bukan sebab Allah. Jadi kita pun rasa keliru. Kita nak buat tu sebab manusia kan, sifat manusia. Dia nak satu, dia siapa-siapa pun suka. Kalau aku bagi kau sesuatu, ini yang bagi ni Allah. Jadi bila kita nak buat sebabkan kita nak apa yang Allah janjikan, ganjaran tu, ada orang pertikaian, dia kata, oh ni tak ikhlas beribadat, beramal kerana Allah. Yang cakap tu siapa? Tak tahulah siapa-siapa. Bila pedulikan. Dia bukan Nabi. Nabi tak pernah cakap pun. Nabi dengar,
Nabi tak pernah cakap pun siapa yang beramal untuk dapat pahala tak ikhlas. Nabi tak pernah cakap. Bahkan Nabi yang banyak bercakap, bila buat amalan dia dapat pahala sekian, bila buat amalan dapat pahala, bila solat 12 rakaat sunat setiap hari, Nabi kata dapat sebuah istana. Masuk akal tak? Masuk akal tak? Nabi kata kalau kamu salat 12 rakaat, Nabi cakap, bila Nabi cakap wahyu daripada Allah, kamu salat 12 rakaat setiap hari, kamu akan dapat sebuah istana di syurga. Okey? Tiba-tiba sahabat pun salat untuk dapat pahala, untuk dapat syurga. Nabi pun tanya sahabat, kamu salat kerana apa ni? Saya salat kerana dapat syurga. Oh, kamu tak ikhlas. Ya Rasulullah, kan kamu cakap tadi. Sebenarnya Nabi cakap supaya apa? Supaya kita termotivasi. Sebab manusia ni kalau tak ada ganjaran, buat apa saja tak ada ganjaran. Buat tak? Yang ada ganjaran pun degil, kan? Kalau tak ada solat sunat tak ada apa-apa, solat sunat subuh tak ada apa-apa, agak-agak lah. Buat tak? Nabi ni pakar motivasi. Nabi tahu manusia kalau tak ada ganjaran tak buat. Maka Nabi bagi ganjaran. Jadi kalau kita buat kerana untuk dapat ganjaran yang Nabi galakkan, apa salahnya? Satu. Yang kedua, Asyah isteri Firaun, kan? Dia minta apa? Masa doa dia minta apa? Dia minta istana. Mana dia nak tak istana? Salah ke betul? Salah ke betul? Allah rakam doa Asyah yang minta istana, yang nak istana dalam Al-Quran. Mana Allah, boleh tak kita ambil doa dia? Wahai Tuhan, bagilah pada aku istana yang tinggi. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Allah sendiri benarkan. Sebab yang menawar tu Allah. Jadi kita buat kerana menerima tawaran yang Allah buat. Kerana Allah lah. Bukan pakcik kita yang bagi tawaran. Boleh faham? Kadang-kadang benda-benda macam ni mengarut, menyebabkan orang tak bersemangat nak buat amalan. Semua kerana Allah. Betul lah kerana Allah. Tapi yang tawarkan pahala tu siapa? Allah juga. Kita apa ni? Nak tawarkan pada anak kita, nak suruh dia rajin. Kalau dapat nombor 1, ayah beli telefon. Lepas tu kita tanya anak, belajar ni kenapa nak telefon? Tak ikhlas. Tadi bapak cakap buat apa? Jangan cakap lah. Boleh faham tak? Okey, kita habiskan sikit ni. Hadis yang pertama. Hadis ini disepakati kesahihannya. Hadis ini direkodkan oleh dua orang pakar ilmu hadis, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sangat penting, dalam apa saja kerja buat kita. Kadang-kadang kita memasak, boleh jadi pahala, boleh jadi sia-sia, kan? Kadang-kadang kita kemah rumah, kita basuh baju, boleh jadi sia-sia, boleh jadi ibadat. Betul tak? Sebab itulah berhati-hatilah. Tama-tama yang banyak buat kerja, contohlah buat kerja rumah, betulkan ikhlas, betulkan niat. Apa tanda kita ikhlas? Antara ciri-ciri orang ikhlas apa dia? Tak merungut lagi. Bila orang tak puji, dia buat juga. Kalau orang tak puji, dia pun berhenti, sah tak ikhlas. Mana dia buat untuk dipuji, kan? Yang ketiga, bila orang cela, dia teruskan buat sebab dia buat kerana Allah. Tapi kalau orang cela apa yang dia buat, dia pun berhenti, tak ikhlas. Kenapa berhenti? Orang cela saya. Boleh faham tak? Jadi ikhlas tak ada kaitan dengan apa orang puji, apa orang kutuk, tak ada kaitan langsung. Yang keempat, ikhlas. Ada orang ke, tak ada orang ke, depan orang belakang, sama je dia. Sebab dia buat kerana Allah, kan? Kalau suami ada kat rumah, rajin je, kan? Contoh, suami tak ada, dia sepah aja. Dia buat kerana apa tu? Kerana suami. Rugi tak? Rugi. 20 tahun dia buat macam tu, 20 tahun tak jadi pahala. Ya Allah, rugi. Sebab tu tajuk pertama dalam buku ni ialah ikhlas. Supaya semua kerja buat kita 24 jam jadi pahala. Okey. Air ni saya minumkan, boleh jadi pahala, boleh jadi sia-sia. Kalau saya minum saja-saja nak minum, bukan kerana Allah, sia-sia.
Nanti sekejap saya minum dulu. Bismillah. Kerana Allah ya Ustaz. Kalau kerana Allah, baca bismillah. Bila kita baca bismillah ni bermaksud itu automatik. Belum tentu, belum tentu. Kata baca bismillah tak mesti ikhlas. Bismillah ni lafaz, niat dalam hati. Tak, dia macam ni. Sebenarnya kalau betul kita yakin kita ni adalah hamba Allah dan kita dicipta untuk beribadat pada Allah sahaja, full stop. Mana tidur pun mesti kerana Allah, bangun kerana Allah, mandi kerana Allah, nikah kahwin kerana Allah, masak kerana Allah. Mana tak payah kita niat dah. Kalau kita jelas tujuan kita dicipta. Ya. Dan tanda-tanda ikhlas tadilah. Kadang-kadang kita tak niat tapi lepas tu mengeluh, confirm bukan kerana Allah. Okey. Bila orang tak puji kan, puasa 6 paling awal habis, suami tak tanya, suami tak puji, abang ni tanyalah sepatah, bukan pujilah sepatah kan. Lepas tu kita masakkan setiap hari, suami tak puji langsung, masing pun tak kata. Lepas tu kita pun mengadu, ustaz, suami saya makan tak kata apa-apa pun. Ikhlas ke tak? Dan suami patutlah dari segi rumah tangga sepatut dia puji kan, supaya hubungan tu semakin baik. Tapi katalah suami tak puji, kalau betul kita buat kerana Allah, jangan kisah. Allah tahu kita pasti dapat pahala. Apa masalah? Suami tak puji tapi dapat pahala. Daripada suami puji, hilang semua pahala. Yang mana kita nak? Okey. Lagi teruk masuk Facebook kan. Masak je masuk Facebook. Siap gambar. Okey, cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم